Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tatmim bil khair ya karim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu amal amin wa daharad dairin. Kita mulai pengajian kita baca Alam Nashrah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan adapun membangsa kejahatan
kepada hamba. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 15. Ujung dia. Ada pun masa kejahatan kepada hamba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim. Dan adapun membangsakan kejahatan kepada hamba itu, maka datang ia di atas asal, kerana bina di atas mazhab mereka itu bahwasanya dengan kejadian hamba. Dan adapun Ahlus Sunnah, maka berkata mereka itu bahawa membasarkan kebajikan pada Allah Ta'ala itu datang ia di atas asal, kerana Allah itu ialah yang menjadikan baginya. Dan adapun membangsakan, yakni mengadukan kejahatan. Kejahatan ni daripada Allah Ta'ala yang menentu pada azali lagi. Apa yang diketahui oleh ilmulah pada azal, nak menentukan perkara itu kejahatan. Begitu juga yang kebajikan pun Tuhan tentu pada azal. Diketahui ilmu Allah pada azal juga. Jadi kejahatan atau kebajikan ni bukan hak mutlak. Ini daripada Allah yang menentu. Jadi bagi kita hamba hanya menerima ketentuan Allah Ta'ala. Kalau hak kejahatan hak jahat, dia jahat. Hak kebaikan kita kira baik. Itu sikap kita seorang hamba yang taat setia kepada Allah dan juga Rasul. Jadi maksudnya tak bincang panjang-panjang, tak soal panjang-panjang masalah kejahatan dan kebajikan. Jahat, kejahatan kita tinggal, tak cakap banyak. Begitu kebajikan kita amal. Itu cara sikap hamba. Sikap hamba yang nak sampai tahap tu berarti hamba yang makrifat ke Allah. Kalau hamba yang tak makrifat ke Allah, yang tak kenal betul-betul Allah Ta'ala tu Tuhan, bagai-bagai bangkangan iktiraf begitu begini. Itu kita kenal lah. Kata hamba tu tidak mengenal Allah Ta'ala secara amma ataupun secara khassa. Maka datang datang maknanya berkata, ia mana membangsakan kejahatan pada hamba di atas asal,
di atas asal. Datang di atas asal. Di atas asal ni maknanya lunas yang sebenar. Di atas asal, di atas lunas yang sebenar. Lunas yang sebenar. Iaitu, kita kata sikit, iaitu bertentang hamba itu. Bertentang hamba itu memang buat sungguh. Memang buat sungguh pada zahir. Memang buat sungguh pada zahir. Tetapi yang membekas kejahatan pada hakikat, kita pandang, kita etikot dia, kita pandang perbuatan Allah yang tunggal. Yang boleh, maksudnya apa kejadian alam ni, kesemua daripada Tuhan. Kerana bina, kerana ketetapan. Kerana bina, kerana ketetapan, mengikut di atas mazhab. Di atas mazhab ni isi makan. Asalnya tempat apa ni, tempat perjalanan. Itu mazhabun, mazhabani, mazahib, isi makan, tempat apa ni, tempat perjalanan. Tapi sini mazhab, sini kita pakai tempat pegangan akidah, tambatan hati. Tempat pegangan akidah, tambatan hati. Itu mazhab. Mereka itu kembali kepada golongan Mu'tazilah Qadariyah. Mereka itu golongan Mu'tazilah Qadariyah. Sebab dalam kitab ni untuk guna membezakan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan juga mazhab Mu'tazilah Qadariyah. Banyak lagi guna dia. Ni baru ambil satu. Semua 73. Hak yang elok bagus, hak yang sebenar, tarik tu bit satu. Ahlussunnah wal Jamaah ada lagi 72 lagi. 72 puak yang sesat, walaupun mengucap dua kalimah syahadah tapi segi pegangan hati itu sesat. 72 ni pula salah satunya Mu'tazilah. Mu'tazilah ni pun ada pecahan lagi. Di segi pegangan hati mereka pun akidah tak sama juga Mu'tazilah Qadariyah. Dia pecah lagi pula. Itu yang sampai 72. Kalau kita nak dapat lebih jelas lagi, dalam sebuah kitab yang bernama Al-Faruqu Bainal Sahihah wal Fasidah. Kitab tu dia jelas lagi. Itu kitab Arab. Kalau kitab Melayu, Tuhfatul Raghibin. Cari kitab tu. Itu hak Melayu lah. Kitab Jawi, Tuhfatul Raghibin. Tapi tuan pengarang tak sebut nama. Tapi tu duduk baca. Nama tak sebut tak apa. Tapi isi dalam elok bagus. Ada terang lagi. Allah teruk. Kalau kita tengoklah tu, Mu'tazilah Qadariyah, lepas tu Jabariyah, Rafidi, Syiah, semua ada cerita di situ. Kita nak tengok lebih dekat lagi pahaman-pahaman yang terpesong daripada asal Nabi bawa kepada hak-hak lain yang tak betul banyak.
Habis tu kalau kita nak ngaji, taruh habis lah. Ngaji lah. Tak mana ada nyawa dalam badan, kita ngaji lah. Kalau orang kata saya ngaji agama dah habis. Tak betul. Taruh habis lah. Taruh habis. Banyak sangat. Lalu kita mengaji hak fardu ain. Tahu ilmu fardu ain dalam ilmu tauhid. Fardu ain di dalam ilmu fiqh. Fardu ain dalam ilmu tasawuf. Dan juga amalan-amalan yang kita nak buat, kita mengaji dululah. Aku nak mengaji taruh habis. Kerana ulama siapa lah ni tak berhenti mengarang. Tu baru sedih tu mengarang lagi. Macam-macam kitab dia sekarang. Hak lapis muda. Hak kita hak lapis ulama dulu-dulu ni pun. Hak kita tak buka baca banyak lagi. Pakai duk katuk taruh itu. Banyak. Ni kita ngaji ni kita kecil-kecil lah. Padang dengan kita. Ada lagi kita banyak. Berbagai masalah. Ini kata luasnya ilmu Islam. Aku kira macam laut. Macam laut tu kita tengok. Tapi ada tepi lah. Tengok masa tak ada tepi. Laut. Ilmu Islam macam tu juga. Masa tak macam tak ada tepi. Tapi ada tepi. Tepi dia jauh lah. Kita nak jumpa. Ni dia. Maka datang. Maka berkata ia. Maka berkata ia di atas asal. Datang ia berkata ia. Ia apa masalah apa? Masalah itulah masalah. Membangsakan kejahatan kepada hamba. Kejahatan pada hamba. Di atas asal. Di atas lunas yang asal. Lunas yang asal. Lunas yang asal ni maksudnya hak yang sebenar. Yang sebenar ni yakni hakikat. Yakni hak yang sebenar lah. Kerana bina kerana ketetapan mengikut tambah sikit. Bina maknanya bina ni ketetapan mengikut di atas mazhab. Mazhab mereka itu tu golongan Mu'tazilah Qadariyah tu. Telah datang tu bahwasanya kembali kepada kejahatan. Hanya Tuhan dah tentu pada azal kejahatan minum arak, menjudi, banyak juga kejahatan bagai-bagai. Kalau dalam kitab Zawajis, Syekh bin Hajar dia kata kejahatan ni sampai kepada 300 kejahatan. Ada yang sampai hak hudud, ada yang tak sampai hak hudud, hanya takzir pun ada. Dalam kitab Zawajir. Kalau kita tengok situ, Allah banyaknya. Dengan sabit nas daripada Quran dan hadis, juga datang oleh Syekh Hajar. Iaitu Syekh Hajar Al-Qastalani. Dengan kejadian hamba. Dengan kejadian hasil. Dengan kehasilan tu. Dengan kejadian maksudnya bahwasanya dengan kejahatan hamba bahwasanya hasilnya tulis gitu. Dengan kejadian hamba. Dia dulu pada dengan tambah perkataan hasilnya. Itu yang lebih Tok beri dululah. Dan juga catik dulu. Bahwasanya domai kembali kepada kejahatan. Itu dia. Hasilnya itu kita tambah dobi lah. Hasilnya itu kembali pada kejahatan juga. Hak kita dobi dengan kejadian hamba. Itu maksudnya kata mencuri, menyamun dan bagai-bagai kejahatan
Itu hamba yang mengada dia bangsa pada hamba. Dia kata hamba yang membuatnya. Mu'tazilah. Bukan Tuhan yang mengada pada hakikat. Maksudnya masa kejahatan tu Tuhan duduk saja, biar hamba yang memberi bekasnya dengan tenaga reng yang ada dalam tubuh badan. Tu pahaman Mu'tazilah. Pasal apa dia faham dan etika bercakap macam tu. Kerana dia nak jaga Tuhan. Tuhan ni maha mulia, maha izzah. Tak patutlah kita duk bangsa, duk kata Tuhan buat kejahatan. Tuhan yang buat orang mencuri, orang berzina, Tuhan buat. Jadi dia nak jaga kemuliaan Tuhan. Bukan kata niat tak boleh. Tapi jagaan balas tu tak betul. Tak betul juga. Sebab apa? Kalau kita kira dari segi ilmu tauhid, kuasa Tuhan dia tak merakumi seluruh alam. Ada kuasa dia tersekat. Hal ni tak boleh buat. Hal ni hamba yang buat. Sedangkan alam ni milik dia. Tu. Jadi tersekat. Jadi hal ni hamba buat. Tenaga kan dia beri dah. Hamba buatlah hak kejahatan. Gitu. Itu fahamannya. Sebab dia nak jaga tu. Tapi cara tak kena. Bagi kita jahat baik ke semua kita beriman daripada Allah. Sebab hak yang baik dia yang buat keputusan dengan hukum tasrih dia, kata hak tu hak baik. Hak jahat pun dia yang hukum dia, hak milik dia. Dia nak buat apa dia buat, tak ada masalah. Bukan duk kacau milik orang, milik dia sendiri. Tu kita pegang. Milik kita nak buat apa kita buat. Bukan nak nama buruk, hak milik dia buat tak. Dia buat tak elok. Elok semua tu milik dia. Itu yang kita ahli sunnah pegang. Tu kata nak bertapak berkemah akidah ahli sunnah berjamaah, dia kena mengaji lah. Baru dapat. Tidak, hak jadi Mu'tazilah bukan kena ngaji. Jadi Jabariyah tak kena ngaji. Nak jadi ahli sunnah wal jamaah wajib kena ngaji. Kalau tak ngaji ilmu fardu ain sampai bila-bila pun tak jadi ya. Tak jadi ahli sunnah wal jamaah. Akidah dia tu umat ambing tak betul. Ni yang kita nak belajar. Boleh tu. Kalau ada duit tu saya berilah. Tu. Mana ni? Ada pun lagi. Dan ada pun ni kita bawa, ni tuan guru bawa pula nak mengenali ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ni ahli yang mengikut Nabi kita, bidang akidah, bidang ibadah, muamalah, munakahah, dinayah, ikut Nabi belaka. Yang bukan ketentuan untuk dia seorang-seorang beramal. Kalau untuk dia tak boleh, kita penuh juga hak Nabi, hak Tuhan tentu kat dia beramal. Ni hak dia bagi umum. Itu nak dapat hak Nabi beramal tu lah kena ngaji. Nak ngaji Quran tu nak ambil macam mana? Ambil hadis sudah, nak ambil macam mana? Bukan mudah nak cedok awak keluar, nak ambil awak keluar, istibat awak keluar. Inilah kita tak dapat lari daripada alim ulama yang jadi panduan kita ilmu-ilmu daripada tu yang kita nak ngaji.
Walaupun ada setengah orang mencela oleh ulama. Orang yang mencela ulama tu kok jahil. Ada pula dicela oleh ulama. Lepas tu nak ambil agama tak mana? Hukum hak agama di mana nak ambil? Tak jumpa. Tipungan syaitan. Habis itu mengapa ingat man la syaikhal lahu wa syaikhuhu syaitan. Ingat tu. Man la syaikha lahu. Pendek kenapa? Sesiapa yang tidak ada jenis guru baginya. Tok bomo ular ada tok guru. Jadi tok bomo ular. Ada tok guru. Dia belajar dia menutup. Saya ingat dulu tu dia menutup ilmu bomo ular. Bila menutup tok bomo tu kata ni menutup ni Pakcik. Dia mari cuba dulu. Ular kapak mari patuk dulu. Baru sah ilmu tu mujarab. Lagi ular tak patuk, ilmu tu tak mujarab. Tak apa. Ular kapak mari tunggu lepas itu umur tempat duk cerah. Lamang. Mari puak pergi. Di sungai tali. Tu orang dulu panggil ular kapak sungai tali. Saya pun kita tengok juga lah. Asal dia kenapa tu ular kapak. Baru mujarab. Kau tak nak patuk tak boleh. Kau tak berani kena patuk ular kapak, jangan belajar ilmu bomo. Ular. Kena dulu. Lepas tu baru dah japi menjadi. Ini nak bawa amal ke akhirat ni. Pakai sama ambil bawa kakak ikut dah. Kalau kena anak seluar tak apa. Kena ada ulama. Jangan ikut buat-buat bodoh. Nabi kita pun ada tok guru malaikat Jibril. Mari umat belakang tak boleh dah pakai benci Tok Alim, benci Imam Syafi'i, benci Imam Maliki, Hanafi, Hanbali. Siapa tu ajar orang malah ni? Tu dah ajar siapa? Ada. Tak ada orang-orang siang beragama muda duk pergi maki pang kepada Tok Tan dengan Tok Sami. Kalau dia agama buta. Begitu juga orang agama Kristian. Dia takkan maki Fadri dia. Tak maki Fadri. Malaikat dia bukan Kristian. Begitu juga lah orang yang maki Tok Guru bukan dia orang Islam. Tu. Koi profesor ayam profesor juga duk kira. Kalau nak cocok ayam di gemuk tu siapa boleh. Kita kenal tu lah. Dia ni ke mana? Duk mati tu. Orang Islam ke tak Islam? Anak ulama warasatul anbiya. Tok alim, tok guru, ambil pusaka nabi-nabi. Bila dia ambil pada Nabi Muhammad, dia mengaji begitu begini. Mengaji tafsir, ngaji usul tafsir. Ngaji hadis, ngaji mustalah hadis, ngaji fiqh, ngaji usul fiqh, qawaid fiqh, ngaji tauhid, ngaji usul tauhid, ngaji tasawuf apa semua. Itu semua diambil daripada Nabi. Bila kita ambil pada Nabi Muhammad, ulama Nabi Muhammad, seluruh Nabi-Nabi semua boleh belakang. Ni dia. Hak tu. Ni duk kecek orang. Suruh lagi pada ahli ulama. Lepas tu nak ikut-ikut dah jahil. Tak kelapa. Dia berakidah tak Tuhan puja. Nak suruh ikut dia. Kata Tuhan duk taharah. Tuhan tak sebut secara terang pun. Kata dia duk taharah. Tapi dia dituduh kata duk taharah. Itu semua karut. Tak boleh pakai. Ni pakai hak ulama buat mari ni. Kitab-kitab ni. Jangan lari pada ni. Dah juga hak ngaji nak lanai dulu. Jadi Wahabi pun dah. Kita takut mana.
Jadi Wahabi. Jahil sangat tak kenal Wahabi. Wahabi itu bukan orang alim. Tak alim pun. Yang lagi ikut orang jahil tu tak terpasal. Tak betul. Ni hak kita. Ada nas, ada keterangan. Ada Quran di kita, ada hadis di kita, ada ijma' ulama mujtahidin di kita, ada qiyas ulama mujtahidin di kita. Pasal apa lagi kau orang jahil tak kerti apa? Ini tak apa kena. Tak kena antara orang alim dengan orang jahil. Berat orang tu. Ini dia. Tu syarah tu tak ada kita. Ini masuk balik. Kena juga syarah tu pun. Penjelasan. Kena elok ahli sunnah jemaah. Yang bukan ahli sunnah jemaah, yang ramai 73 puak. 72 lah tolak satu. 72 lagi. Kita nak kenal. Bak tauhid je, tak kira bak fik bak apa. Tu kata letih juga, letih bagaimana kena usaha dapat juga. Bila mati berehatlah kubur sudah, tak ada gaduh. Tak rehat, relax, tidur pengantin dalam kubur. Harap gitu lah kita semua. Tanya dah boleh jawab belakang. Malaikat tanya jawab, malaikat tanya jawab. Semua okey, right. Tak ada yang merah, tak ada patah merah. Lepas tu malaikat kata, nak balik ke dunia lagi kan? Nak balik ke dunia lagi kan? Tak boleh. Kalau kata tidur pengantin, tidur pengantin dalam kubur. Itu tempat yang betul. Lalu dia tidur sikit-sikit tak apa dah. Nak tidur pengantin dalam kubur. Tidur pengantin ni maksudnya tak ada siapa nak kacau. Tak ada siapa nak kacau. Tu tidur. Serenok tu tiup sangkala yang kedua. Jaga hidup balik. Awal sat sangat. Dah tidur pengantin. Lepas tidur lain tengok. Mari bunga-bunga azab. Allah bila lagi nak kiamat ni, bila lagi nak kiamat ni. Gitu keadaan di sana. Banyak buat amal, banyak mengaji. Kita jumpa kebahagiaan dalam kubur, dalam akhirat. Itu yang penting. Adapun ahli sunnah, dia tambah lagi wal jamaah. Dia kapuh dulu. Ahli sunnah wal jamaah. Sunnah ni ikut perjalanan Nabi kita Muhammad. Wal jamaah ni maksudnya kita ikut perjalanan bagaimana amal, bagaimana akidah, apa semua para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Kita sahabat kita terima ke semua, tak ada kita tolak pun ambil pun tolak pun ambil tidak. Itu nama dia Syiah. Syiah ni pun selesai lah. Tapi ada orang ikut. Otak mereka apa? Otak ni, otak Tuhan beri ni baik. Tapi bila kita terima yang melilau tak tahu akidah ni pun pelik kat orang kita. Ni hak baca kitab, mari mengaji. InsyaAllah selamat. Dan ada pun ahli sunnah wal jamaah. Kita buat sikit wal jamaah. Maka berkata mereka itu ahli sunnah wal jamaah pada nak mengemaskan tamatan iman, akidah, perjalanan amal ibadah kita, bahawa membangsakan, mengadukan. Ini orang panggil makulul kauli. Maka ini tepat yang diucap, yang dikata oleh ahli sunnah wal jamaah itulah. Bahawasa membangsakan, mengadukan kebaikan. Boleh sembahyang fardu, boleh jemaah. Syukur banyak, bukan senang nak boleh sembahyang. Payah. Tu boleh sembahyang. Berjemaah pula. Itu tu tanda-tanda dah dapat kebajikan tu Tuhan kurnia bagi dah tu. Kepada Allah itu. Jadi bahawasa membangsa kebajikan, kebaikan. Dia panggil al-khair dalam bahasa Arab, atau al-bir
Khair birru. Mana kebajikan kepada Allah itu. Bila kita sembahyang, kita bangsa Allah yang kurnia bagi. Kita dapat belajar macam ni, kita bangsa pada Allah yang kurnia bagi kat kita. Bangsa kat dia, benar kebajikan. Datang ia membangsa kebajikan pada Allah tu. Bila kita dapat buat amal baik, nampak Allah. Ini semua daripada Tuhan. Ini semua daripada qada dan qadar atau takdir Tuhan. Ini kita pandang begitu. Dia atas asal mana lunas yang sebenar. Lunas yang sebenar, yakni hakikat memang sebenar daripada perbuatan Allah. Kebajikan tu. Daripada dia. Banyak syukur pada Allah. Kita jadi tempat zahir benar kebajikan. Mazharullah. Tempat zahir kenyataan kebajikan tu kepada tubuh kita. Tubuh orang Melayu tu kan molek mana, kan janguk mana orang Melayu. Tu ada Ustaz Masud di Dahlan. Duk kota zaman Sarah, saya gimah dia dulu, lagi satu pindah ke lain. Dia biasa ngaji sampai lu bola Tabuk. Dia bukan Tabuk dah. Lu bola Jordan. Biasa pergi ngaji. Syariah tak tahu dia mesti lagi ngaji. Lepas tu pula Lubnan lagi. Dia ada seorang orang kita sini ya. Orang Melayu ni. Orang muda lah nikah dengan orang Arab Lubnan. Orang di Mekah dia tahu dia kena Arab Lubnan. Bawa tu sega-sega Arab Lubnan. Lepas tu kawan nikah. Kita belajar Malaysia pakat pergi rumah dia. Lalu kut jalan tu. Anak dara ni pakat gelak kok kik duk gelak. Sama masyarakat. Dia boleh sikit itu asara. Dia tanya kawan mana duk gelak entah. Apa nak tengok kita? Dia kata ni bangsa kera mari di mana ni. Dia panggil kita kera. Hujuh lah tu orang Melayu, bukan Melayu pun. Banding dengan buat Arab Lubnan, dia panggil bangsa kera mari di mana. Dia asal tengok sehuduh kita. Tak patut buat tu. Dia tengok dia kata kita bangsa kera. Sebab tak alai. Itulah dia duk oleh. Malai belakang kita bagi duk oleh. Tu saya nak kira lah. Tu. Tapi yang pentingnya Allah Ta'ala menzahirkan benar kebajikan di atas tubuh kita. Ini yang tu al-kaunu mazharullah. Alam ni tempat nyata Allah Ta'ala. Nyata apa? Nyata nama-nama Tuhan ya. Kalau kita nampak seorang tu pemurah, kita nampak nama Tuhan Ar-Rahman yang amat pemurah, yang menzahirkan di atas diri kawan tu jadi seorang pemurah. Bukan hak kawan tu, hak Allah Ta'ala menzahirkan sifat pemurah di atas diri kawan tu. Itu pandangan ahli tasawuf. Ini tak kira. Kalau dia nampak Al-Malik, dia minta derma, tak beri. Bagi tersulit tak agak. Sebab al-qawlu mazharullah. Allah ni tempat nyata perbuatan Allah. Dia nampak nama Allah Al-Malik yang menegahkan, yang amat menegahkan, yang tak boleh kawan tu pergi seloklah pakit ke, seloklah kopek ke waktu duit beri derma. Nampak Al-Malik. Dia kata mungkin ada hikmah yang baik. Itu kita gerang hatang tak ada bosok tekuk
Haji Bakri macam-macam kan. Lepas gerak lagi ni tak. Kawan tak suruh tak. Itu kata kita ni tempat nyata perbuatan Allah. Gitu. Hari ini dah Tuhan nyata kebajikan kepada diri kita. Itu asal lah. Lunas yang sebenar. Hakikat yang sebenar. Hak kebajikan itu memang Tuhan dah. Walaupun kita ikhtiar usaha, tapi hakikat memang daripada Tuhan. Kerana Allah itu ialah yang menjadikan baginya ni kalau jangan boleh baginya bagi kebajikan baginya bagi kebajikan iktibar hakikat, dan tiadalah bagi hamba itu dan tiadalah bagi hamba itu iktibar hakikat yang sebenar. Tulis itu. Dan tiadalah bagi hamba itu iktibar hakikat yang sebenarnya, melainkan usaha jua. Usaha jua maksudnya gerak anggota zahir. Gerak anggota zahir itu yang perlu pada alat, kita capai ambil alat. Ambil gaji tu Islam. Dua misal, ambil gaji, ambil kayu, kita nak potong buat dangau ke buat apa, ambil gaji letak. Kita tolak di sana, tarik mari, tolak di sana, tarik mari, lama putus kayu tu. Satu bagi gerak anggota serta ada alat. Itu nama usaha. Tapi usaha ni dia tak akan datang dulu. Dia ada ikhtiar, ada mau, condong hati nak buat. Barulah bangkitnya anggota zahir itu berasa nak usaha. Itu iktibar zahir. Dia mau hati dulu. Kalau dia tak mau hati tapi dia buat juga, itu nama dia paksaan. Benar paksaan ni dia takkan berjaya, benar paksaan. Ni mau hati dia. Dan dia usaha, maka Tuhan beri kejayaan dia hati. Macam kita mengaji lah. Ada setengah kena paksa ibu bapa, ustaz-ustaz tu duduk paksa. Orang kata apa, seperti mana pahat dengan pemukul. Sekali katok masuk, sekali katok masuk, tak katok tak masuk. Hak tu orang panggil usaha secara paksaan berkembang. Dia tak berjaya. Tak berjaya gitu. Ni mau hati tu sama, ikhtiar sama, maka akhirnya Tuhan beri bekas dengan berjaya. Sekali tak berjaya, usaha lagi. Tapi tak kosong. Dengan kita usaha benar kebajikan ni tak kosong. Dunia tak dapat, tapi akhirat boleh pahala yang 100%. Penuh lah sebab sini dia tak dapat. Gitu. Itu cara akidah kita, kenampakkan fikiran kita macam tu. Usaha tak dapat pun boleh, usaha dapat pun boleh. Usaha dapat, pahala akhirat pun dapat, dunia pun dapat juga. Usaha tak dapat, benar baik, boleh sepenuh pahala akhirat. Sebab tu sifat putus asa orang yang faham masalah ni takkan timbul. Gitu cara. Aku malah banyak kali duk buat tak jadi. Itu orang yang tak faham. Mana boleh dia buat beban marah gitu, usaha lagi benar baik. Ni dia. Kerana Allah Ta'ala itu ialah yang menjadikan baginya, bagi itu kebajikan pada hakikat, dan tiadalah bagi hamba itu, dan tiadalah bagi hamba itu, hamba ni kita semualah hamba Allah. Yang takutnya memang hamba Allah, tapi takut Tuhan tak ngaku hamba. Ini parah. Banyak hamba Allah tapi tak diiktiraf, tak diakui oleh Allah hamba dia.
Bila bukan hamba ni jadi apa? Jadi aduullah, musuh-musuh Allah. Na'udzubillah. Tuhan beri makan, Tuhan minum, Tuhan beri nyawa, Tuhan beri harta, begitu begini sihat badan. Tahu-tahu duk jadi musuh Allah macam Fir'aun, macam Namrud, zaman Nabi Abu Jahal. Tu dia. Ya Abu Jahal Fir'aun ni sampai kiamat tu ada. Tu Nabi kata likulli ummatin Fir'aun wa Fir'aunu ummati Abu Jahlin. Tu kata ada setiap masa. Lalu pun Fir'aun tu ada lah. Bagi setiap umat itu ada Fir'aun. Dan bermula Fir'aun umatku ialah Abu Jahal. Tu dia. Dicopkan Fir'aun di zaman Nabi. Zaman kita pun Fir'aun tu ada situ panggil Fir'aun. Melagak macam Tuhan. Zolim sana, zolim sini. Macam dia perasa kata dia tu berkuasa. Siapa tak boleh tegur dia, siapa tak boleh berbetul dia, tak boleh lawan dia. Itulah Fir'aun. Tapi tak ngaku Tuhan tu. Tapi dia penakut sikit nak ngaku Tuhan. Fir'aun berani tak jadi. Berani yang tak terurus. Siapa yang mengaku Tuhan tak terurus. Bahaya besar di akhirat. Itu benar dia. Dan tidaklah bagi hamba itu melainkan usaha juga, iaitu mau hati serta gerak anggota tu perlu parang ke gaji ke apa ni, usaha kita ni kebanyakan dia mesti ada sama alat. Aduk berarti tengok tak ada alat ni jarang. Tak ada alat ni untuk wali ya. Dia buat apa tak ada alat. Tapi luar biasa ada. Tapi jarang-jarang ada. Semua ada alat. Dan Tok Wali pun ketika terdesak. Tidak dia biasa. Dia tak mau. Benda-benda luar biasa ada. Kalau betul wali ya. Dia tak mau. Dan seumpamanya dia kembali kepada kebajikan. Benar kebajikan, kebaikan. Kita usaha pada zahir. Menjadi Allah. Itu pegangan sunnah. Juga kejahatan. Kejahatan ni ada dulu, iaitulah derhaka ataupun bala. Bala itu berpunca daripada kejahatan. Tunggu bala, sepalah banyak sangat penyakit, banyak sangat bala. Bagai-bagai ujian, akhir-akhir zaman sakit. Maksudnya daripada kejahatan tu, kejahatan. Bila turun bala sebab nak menghapuskan dosa-dosa. Begitu. Tapi sebab kejahatan tu. Bala itulah sebab berlaku bala. Boleh berlakunya bala juga. Itu bagi kita usaha pada zahir jahat ke baik, tetapinya dibangsakan dia akan kejahatan kepada hamba itu iktibar zahir usaha. Iktibar zahir usaha hakikat Allah. Kita tak nafikan Allah Ta'ala lah yang mengada kejahatan. Bagi dia buat jahat tapi tak nama jahat Tuhan. Dia buat jahat pun duk baik situ. Tu kata Allah ni milik dia. Milik dia. Ni dia. Tu salah misal gini ya nak ulang apa. Seorang tu gila bukit, ambil kayu lah, tebang kayu.
Dia recih bang kulit. Wah balik mari nak bak dangau. Tengah-tengah hari dalam rumah panas, rumah batu. Panas. Kau tak nak pakai kipas musim panas. Tak lu juga panas kipas pun. Buat dangau, buat tak gemia lah apa sedap lu. Buat tak gemia, buat dinding buluh. Lantai papan tak apa. Tengah hari sedap lu. Musim panas. Lepas tu bila dia ambil kayu buat dangau buat apa. Tentu hak yang perlu pada potong, dia potong. Hak perlu pada potong tak apa. Pakai paku ikat buat. Lepas tu hak yang dia potong, dia ipung satu tempat. Bila kering, dia bakar api. Jadi arang jadi abu. Adakah hak tu nama zalim? Nama kejahatan tu. Hei duk bakar, wah puting kayu tu. Taruh lah. Taruh lah. Wah pendek-pendek kata tu. Lepas tu dia bakar api. Bakar api tu nak makan keadilan tu. Hak dia. Sebab tu dia buat, walau dia buat kejahatan, tapi Tuhan tetap adil. Kawan yang duk bakar kayu hak puting-puting tu, hak sekerak-sekerak tu, nama dia adil. Wadu syai' fil mahalli. Letak sesuatu pada kena pada tempat. Puting kayu dibakar. Ambil abu bubuk kacang ke, pokok cabai ke. Itu elok. Itu tak boleh kamu zalim tu. Puting kayu dibakar. Zalim tak boleh boleh. Tu hak milik dia. Bukan nak taruh belakang nak buat apa? Buat perhiasan nak kata puting kayu. Taklah, buat pasu, buat tak apa lah kata. Itu cara mau pemikiran kita, akidah kita selaras macam tu baru betul. Tutup orang salah mak misal lah. Tentu. Tetapi dimangsakan dia kejahatan tu kepada hamba itu iktibar zahir lah. Iktibar zahir daripada usaha tu. Kerana bahawasanya dia hamba. Ialah hamba ni yang mengusahakan. Yang usaha, yang menggerakkan anggota dia, tangan, kaki, kesemua tu, bagi kejahatan. Bagi kejahatan. Itulah. Bagi kejahatan. Dan jikalau adalah sekalian itu, dengan kejadian Allah. Kejadiannya, ya Allah. Kejadiannya Ta'ala, dialah Allah Ta'ala. Kalau lihat sedobek dulu, nya tu jadi mubdal minhu, Ta'ala tu jadi badal. Dengan kejadiannya, dialah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala. Sekalipun iaitulah kita baca, kita kira hakikat kejadian sebenar, memang Allah yang tunggal, yang mengadakan benda tu. Tapi boleh juga saya kata dia yang buat tu. Walau larang jangan buat juga. Maka hukum salah lah. Hak benar salah. Hak baik hukum baik lah. Pandang baik. Sebab kita dulu baca dulu. Walakum makasabtum. Dan sabit beri kamu kesemua barang yang telah usaha oleh kamu pada zahir. Sebab apa? Sebab nak sangkut undang-undang syarak yang 5. Nak sangkut hukum wujub, nak sangkut hukum an-nadbu, nak sangkut hukum al-hurmah, nak sangkut hukum al-karahah, nak sangkut hukum ibahah. Nak sangkut syarak, kena kira kita usaha lah. Kita bakal lagi ke masjid bagi dia iktikaf pula. Dia sangkutkan benar sunat iktikaf. Kita mari jemaah fardu kifayah. Bila sembahyang pula tunai, itu memang fardu ain.
Jemaah fardu kifayah, tunai sembahyang fardu ain. Sakut pun syarat, ada yang sunat, ada yang hak fardu wajib, beri pahala. Tuhan beri pahala akhirat. Bagusnya Allah Ta'ala. Dia buat kita tak minta 1 sen pun. Tak minta. Dia buat kita, Siti Emani dulu ni, sampai jadi darah seketul, jadi daging seketul. Dalam daging itu pula dia pasang dengan tulang, dengan urat, dengan darah macam-macam. Dia tak minta pun. Mari dia beri iman lagi. Mari sini dengan spare lagi, dengan bekal untuk itu. Lepas tu suruh beramal pula. Tak patah lah kita lah. Kalau kenal lah tak patah lah. Suruh lagi lah, bukan 5 waktu. Kalau kekal 50 itu Nabi buat turun, kita buat ni. Pasal dia buat tak minta apa pun. Akan buat dengan pemberian Fadullah. Bila mati besok pula bakit balik beri surga pula. Tak mana tempat nak lawan Tuhan. Tolong bayar, tolong kita. Tak ada ni. Itu semua bagus belaka Tuhan. Kalau ingat kau tu jadi baik, tak ada orang jadi huduh-huduh panggil. Halal kebaik nak usaha, halal kebaik nak fikir. Itu baru kena. Tapi tak lagi lah. Ini kok tu di Kupang ni. Di komplek Kupang ni tentu dulu. Dan di Quran sekalian itu dengan kejadian Ta'ala sekalipun dengan dari firman-Nya Ta'ala. Kullu min indillahi fama lihaulal qaumi la yakaduna yafqahuna hadisan atau hadisa. Tanah situ Allah Subhanahu wa taala Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ftah alaina wa arifin. Allahumma arzuqna fahman nabi wa ilhamal malaikati muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nasta'in. Ya hayyu qayyum rahmatika nasta'in. Ya hayyu qayyum rahmatika nasta'in. Wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqan ya razaqallana musahala. Allahumma aksir malana wa waladana wa barik fi atimurana fi zamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Ini saya akhiri kuliah pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi